Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang ya latihan praktik formatif 7.2 ya. Jadi yang pertama ya, soalan tanya, nyatakan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Okey. Kalau kamu tengok video cikgu ada kan 7.2 ya, kanta pembesar. Kedudukan dia kita kena tahu dulu ya. Dia sangat dekat iaitu U dia kurang daripada Allah. Ni dah. Tak apa, kita buang. Okay, U dia kurang daripada F. Okay. U dia kurang daripada F, jadi ciri imej dia ya, sebab dia kata besar dah tentu dibesarkan ya. Dan U kurang daripada F ni adalah maya. Okay. Lepas tu dia tegak. Maya gen dia tegak. Lepas tu oleh kerana kata pembesar dah tentulah dibesarkan. So itulah ciri dia ya, bagi soalan nombor 1 ni lah. Okey, teleskop X daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm dan kanta mata punya panjang fokus 5 cm. Okey, bagi teleskop ni dia special sikit sebab satu kanta dia berkuasa tinggi, satu lagi kuasa dia berkuasa rendah. Okey, yang berkuasa tinggi tu yang panjang fokus dia pendek iaitu kanta mata. Okey, so yang panjang ni kanta objek kan. Okey, kanta objek ni dia berkuasa rendah lah sebab tu dia panjang ya, FO ya. Dan kanta mata ni dipendek kan. Okay, dia berkuasa tinggi. Ya. So berapakah jarak pemisah antara kanta objek dengan kanta mata bila teleskop X berada dalam perasan normal? Okey. Pada perasan normal ya. Cikgu lukis kat sini lah ya. Ni kanta objek. Ni kanta objek dulu lah. Kanta objek ni dia nak tengok objek yang jauh. Okey. Bila dia nak tengok objek yang jauh, kita perlukan kanta yang panjang fokus dia panjang. So FO dia kat sini 30 cm. Ni FO ya. FO dia 30 cm. Okay. Yang ni kanta mata ni dia akan besarkan imej yang terhasil daripada kanta objek. Jadi dia akan membesarkan imej ya. Jadi dia punya panjang fokus tu pendek je lah. Iaitu 5 cm. Okay. Dan dari segi power, yang pendek ni besar kelas. Okay, yang panjang fokus dia pendek, dia besar. Okay, yang panjang fokus dia panjang ni power dia kurang. Dari segi kuasa lah. Okay. Jadi kalau kita nak tahu jarak dia pada perasan normal ialah, okay, sebenarnya ni. Jarak antara kanta objek dan kanta mata ni. Kanta objek dengan kanta mata ni, kita ambil jarak dia daripada tengah ke tengah ya. Tengah kanta objek ke tengah kanta mata, iaitu D, simbol dia. Jarak antara kanta D besar. Sama dengan FO tambah FM. Okay, dalam video cikgu ada kan? Kalau kamu dah tengok, mesti tengoklah. Siapa tak tengok lagi, memang kena tengok ya. Wajib tengok. Kalau tidak, kamu tak faham tajuk ni. Tajuk ni agak sukar dalam sains ya. Jadi kena tengok bukan sekali, berulang kali supaya faham. Dan cikgu terang dah detail dalam video tu ya. Jadi kalau nak tahu jarak perasan normal, kamu ingat ni ya. Iaitu jarak pada perasan normal ialah jarak antara kanta dia. Kanta objektif dengan kanta mata. Simbol dia D besar. Sama dengan panjang fokus kanta objektif FO tambah panjang fokus kanta mata. Maksudnya FO tambah FM lah. So, tambah je lah. Soalan dia. So, 30 tambah 5. So, 30 tambah 5 berapa? 35. Itulah. Macam tulis ni. Panas sikit. Okay. Okay, so 35 cm. Boleh ingat cikgu dah terang detail ni soalan nombor 2 ni. Ya. Jadi jarak antara kanta ialah D sama dengan ni. FO tambah FM. F tu apa? Tengok video cikgu kan. Panjang fokus. O kanta objektif. M kanta mata. So makna jarak dua ni adalah jarak antara FO dan FM. FO katalah kat sini. Ya, ni sini. Apa masuk tu? Akilah dah masuk tak apa. Okay, so ni daripada tengah sampai sini FO. Okay, daripada jarak ni juga yang cikgu tanda ni sampai ke kanta mata. Ini adalah FN. Sebab tu dia jarak dia. Ni FN, ni FO.
Lepas tu jarak antara kanta ni adalah jarak FO tambah FM. Mana dua-dua duduk titik sini. FM kat sinilah, FO kat sinilah. So kita tambah saja. Itu adalah dalam keadaan peralasan normal, dalam keadaan teleskop tu nampak jelas image yang kita nak tengok. Dipanggil pada peralasan normal. Dia dah adjust, dia dah laraskan pada peralasan normal. So jawapan dia 35 cm kelas. Itu jawapan untuk praktik formatif 7.2. Okey, 2 soalan je. Tapi kena faham. Tak boleh. Kalau kamu tak ingat, tak boleh jawab. Okey, kanta pembesar ni memang selalu ditanya. Tolong ingat jarak dia, kedudukan dia. Dia paling dekat iaitu U kurang pada F. Ciri dia, maya. Maya gen dia tegak. Lepas tu tegak dah nama kanta besar diperbesarkan. 3 tu kena ingat. Okey, seterusnya cikgu nak tengok, cikgu nak bincangkan latihan praktis sumatif. So kamu ada berapa orang ni? 3 orang je. Okay. Syafa tadi ada, Fahmi, Akilah. Izzah ni mana terkeluar dah? Okey, tadi kalau ada kawan yang masuk tak dapat masuk lagi, cikgu tak ni, cikgu kamu beritahu sebab cikgu akan buka skrin tu lagi, cuma kamu tak nampak skrin tu. Tapi cikgu tak nampak skrin kamu Tapi info lah kalau ada kawan yang nak masuk, dia tak lepas masuk. Okey, soalan ni tengok praktis sumatif 7 soalan pertama dia suruh lukis gambar Raja Sina yang memerlihatkan sifat kanta yang berikut. Iaitu kanta cembung sebagai kanta penumpu, kanta cekung sebagai kanta pencapah. Yang ni tak ada masalah lah. Kalau kamu tengok cikgu punya video, memang cikgu ada terangkan dekat situlah. Jadi ingat kanta cembung ni sifat dia sebagai menumpukan cahaya, sebab tu dia cembung keluar. Jadi setiap kali kamu lukis, asas dia, kanta cembung ni dia tumpu. Tumpu ke mana? Tumpu pada satu titik. Tumpu ke mana? Tumpu pada satu titik. Tu cara lukisan dia. Titik ni apa? Titik fokus. Ingat kanta cembung, ini lukisan dia, gambar Raja Sina dia iaitu dia menumpu pada satu titik iaitu titik fokus. Okey, ini gambar Raja dia lah. Okey, kanta cekung, waktu dia cekung kat luar. Ni cembung, kembung, cembung beza So ini cekung. Cekung ni cekung keluar ataupun ke dalam Jadi dia tak akan tumpu. Dia akan mencapah. Okey, kita akan lukis pasal utama dia. Okey, lepas tu kita akan buat sinar tu mencapah. Lupa kena sentiasa ada anak panah. Tengah tak perlulah, pasal utama. Nampak? Dia akan mencapah bila sampai tengah kanta, capah. Capah dengan tumpu ni disebabkan oleh pembiasan kelas. Sebab cahaya, kalau dah belajar form 1 ke form 2 cahaya dia masuk medium berbeza je, gelombang, cahaya ialah gelombang dia akan terbias. Pembiasan ni berlaku bila katakan gelombang cahaya, dia masuk 2 medium berbeza. 2 ke 3 tak kisahlah, dia akan terbias. Maknanya kesan dia bengkok. Bengkok sinar tersebut. Yang ni pun bengkok, tapi bengkok ke atas lah yang nombor 2 ni sebab dia mencapah. Mencapah daripada mana? Mencapah daripada satu titik. Ni kena buat titik. Apa? Dot. Okey, ni pertama. Cikgu lukis 2 sinar je Okey, mencapah. Mencapah daripada mana? Daripada satu titik. Ni tengok video saya. Tak faham, tengok lagi berulang kali. Sebab penerangan dalam video cikgu adalah jelas. Jadi dia mencapah daripada titik fokus di belakang dia. Di belakang garisan sinar lah. Sebenarnya pada titik awal, titik fokus dia lah. So inilah sifat kanta pencapah. Ingat dia punya bentuk cekung ni. Bentuk cekung ni dia mencapah. Kalau cembung tu nampak dia apa? Dia kembung gitu kan. So dia tumpu. Ingat bentuk dia, ingat sifat dia. Cembung, tumpu, capah, cekung, capah. Sebab dia cekung. Okey. Itu sifat dia, lukisan dia. Lukislah. Kedua, Raja 1 menunjukkan satu objek diletakkan di atas kanta cembung pada jarak kurang daripada panjang fokus. Kurang daripada jarak panjang fokus. Lukiskan gambar Raja Sina dan Raja 1 untuk menentukan imej yang dibentuk oleh kanta cembung tersebut dan B nyatakan ciri dia. Okay, ingat tadi baru cikgu cerita. U yang kurang daripada F ni ialah kanta pembesar. Cuba kat sini. Nanti kan dia nak lukis gambar Sina. Ingat. Ini memang untuk aplikasi kanta pembesar. Kita padam dulu.
Okey, ini memang aplikasi untuk kanta pembesar. Ya. Allahuakbar. Saya terambil nak highlight pula. Okey. Jadi nak lukis ni macam biasalah. Seperti mana yang cikgu dah ajar. Ya. Okey, permulaannya garisan yang selari dengan pasti utama. Ni semua guna pembaris ya. Lepas tu oleh kerana kanta cembung, dah terlebih dah. Sampai tengah je ya. Dia akan menumpu ke titik fokus. Okey. Yang kedua, garisan yang kita akan lalu tengah kanta. Pusat optik. Ni. Dia tak akan bertemu ni. Nak panah ya. Okey, garisan pertama ni satu markah lah. Selari, lepas tu bagi pada titik fokus, satu markah. Okey, yang kedua ni satu markah tapi tak habis lagi ya. Sebab dia tak bertemu, kita kena tarik kat belakang. Unjurkan kat belakang. Putus. Dot. Ni pun samalah. Ya, putus. Ya. Okey, sehingga dia bertemu. Okey, itulah image. Ni ada dalam buku teks kamu lah. Cek dalam buku teks kamu ya. Memang ada. Cikgu boleh ambil kat sini. Okay, tak apalah. Yang ni boleh cek buku teks ya. So, inilah lukisan dia. Ya, kalau exam 3 markah boleh dapat ni. 3 atau 2 ya. So, garisan sinar kalau dia bagi 3, ni markah kedua lah. Kalau dia bagi 2, makna garisan sinar 1 markah je lah. Tapi mesti ada nak panah. Dan yang seterusnya image ni. Siap label lah. Image pun putus-putus. Lukis dengan betul dengan menggunakan pembaris. Ya, kelas. Ciri dia tadi pun cikgu dah beritahu. Ya. Dia sama kedudukan objek dengan image. Dah tentulah maya. Ya. Lepas tu maya gen dia tegak. Okey. Lepas tu tegak dibesarkan. Besar. Besar. Berkali-ganda besarnya. Boleh ukur dengan pembaris. Ya. Kita ciri dia. 3. Mengapakah telefon pintar mempunyai beberapa kamera? Ya. Sekarang ni kamera kat telefon pintar bukan 1, 2, 3. Malah dah ada 4 dah. Ya. Kenapa kita ada banyak sangat kamera pada telefon pintar ya? Tujuan dia untuk menghasilkan image dengan saiz yang berlainan dengan menggunakan kanta kamera yang mempunyai panjang fokus yang berlainan. Dia depends pada kegunaan kita. So kita boleh guna pelbagai saiz ya, pelbagai panjang fokus dan untuk tujuan apa? Nak besar, nak kecil ya. Mungkin yang jauh kita nak kecilkan. Okey, mungkin yang kecil kita nak besarkan ya. So kanta yang berbeza tu dia akan berbeza dari segi dia punya panjang fokus lah. Ya, maka kita dapat saiz image yang kita kehendak kita pun berbeza, depends pada kehendak kita ya. Itulah tujuan kenapa telefon pintar mempunyai beberapa kamera ya. Sebab kita nak saiz yang berlainan ya. Image yang kita nak hasil tu dia berlainan saiz. Saiz berbeza ya. Dan macam mana dapat saiz berbeza ni? Kamera tu setiap kamera tu dia ada kanta dia. Ya, kanta cembung dia tu panjang fokus dia juga berbeza. Maka saiz yang kita dapat juga berbeza lah. Ya. Okey, B. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk membentuk imej maya dengan menggunakan kanta cembung. Terangkan cara murid ini membentuk imej maya berdasarkan susunan radar seperti rajah 2. Okey, tuliskan penyataan masalah ni, soalan esei ni ya. Jadi penyataan masalah dia ya. Okey, apa kaitan apakah penyataan ya yang ada pada soalan ni ya yang dia nak kamu keluarkan ya. Jadi apa masalah ni kita keluar baliklah ya. Iaitu menghasilkan image ya dengan saiz yang berlainan dengan menggunakan kanta di manakah kedudukan objek supaya suatu imej maya terbentuk? Cikgu terbaca apa yang tadi ya. Okey, di manakah kedudukan objek supaya satu imej maya terbentuk? Ya. Kita nak kanta cembung yang mempunyai imej maya, so penyataan masalah kita
Manakah kedudukan objek supaya satu imej maya terbentuk? Ambil pada soalan tu je lah kelas. Okey, nyatakan kedudukan objek di P, Q atau R. Kita nak dapat imej yang maya. So, kalau kamu ingat balik, imej yang maya, imej yang kat mana? Adakah pada kedudukan yang jauh, U lebih besar pada F, ataupun di antara dia, ataupun pada F. Kalau kamu ingat balik cikgu punya video, imej ni dia start tukar daripada nyata ke maya apabila dia berada pada F, titik F. Iaitu imej berada di infinity. Kurang pada tu, U kurang pada F, memang maya lah. So antara P, Q dan R, P ni lebih besar pada 2F. Q ni dah antara F dan 2F. R kurang pada F. Dan tentu jawapan dia adalah R. Kurang daripada F. Sebab imej maya dia mula terbentuk pada F ni, titik F. Iaitu kita dapat imej infinity. Kurang pada tu memang maya lah. Lebih daripada F semuanya adalah nyata. Ini bagi kedudukan bila kita menggunakan kanta cembung. Dengan menggunakan anak panas nombor 3 sebagai objek, lukiskan gambar rajah sinar untuk menunjukkan pembentukan dan kedudukan imej. Lengkapkan rajah 2 untuk mendapatkan jawapan anda. Lukisan sama macam tadi je kelas. Sebab U kurang pada F ni kan. Jadi disuruh kita lukis. Mula pada awal lah soalan ni. Lukis mana objek kita kat sini. So label kita O. Lukisan kita macam biasalah. Pertama sama dengan garisan paksi utama ni. Ada anak panah. And then dia menuju ke titik fokus. Lukis betul-betul lah sebab dia akan baring. Kita tak tahu dia bertemu tidak. Kita lukis garisan kedua. Pergi ke titik optik. Pusat kanta ni kita panggil pusat optik Tak bertemu. Tak bertemu, tariklah ke belakang. Putus. Buat lukisan ni kena ruang yang besar lah. Maka kita dapatlah satu imej di belakang, bukan di belakang si garisan. Tapi di depan dia lah. So inilah imej. Lukisan sama je tadi kelas. Sebab R dia punya kedudukan objek. Kita dah lengkap lah. So kita ada dua garisan pertama, garisan kedua dan kita ada imej yang dilabelkan. Objek pun sama lah, dia suruh kita label daripada awal. So lukisan ni bermula pada awal soalan ni. Kalau macam ni, soalan ni boleh dapat 4 markah lah. Objek, garisan sinar 2 markah, imej. Objek 1 markah, garisan sinar 2 ni 2 markah, imej dengan label 1 markah. So boleh dapat 4 kalau keluar soalan macam ni. Nampak susah tapi kalau dah kita ulang kali buat ulang kaji latihan boleh berjawab. Nyatakan 2 ciri imej sama je iaitu maya, tegak, dibesarkan. Ini pun cikgu dah berulang kali sebut tadilah. Soalan nombor 4 optik merupakan bidang sains tentang sifat cahaya, interaksi antara cahaya dengan bahan seperti kaca, penglihatan manusia dan alat yang menggunakan atau mengesan cahaya. Perhati dan fahamkan isi kandungan poster dan rajah 7 dan rajah 3. Kanta cembung. Kanta cembung ini membuatkan mata saya kelihatan lebih besar. Adakah anda tahu sebab dia? Nampak mata dia lebih besar bila digunakan kanta cembung. Kanta cekung. Kanta cekung ini membuatkan mata saya kelihatan lebih kecil. Adakah anda tahu sebab dia? Bagaimanakah kanta dapat membuatkan satu objek itu kelihatan lebih besar atau lebih kecil? So ini kalau digunakan kanta cembung, dia dapati imej ni menjadi lebih besar. Seekor lalat yang dilihat melalui sebuah kanta cembung akan kelihatan lebih besar daripada saiz sebenar dia. Kalau guna kanta cekung, seekor lalat yang dilihat melalui sebuah kanta cekung akan kelihatan lebih kecil daripada saiz sebenar dia. Jadi kanta ini boleh digabungkan untuk membuat satu peralatan optik yang istimewa dipanggil apa dia bagaimanakah keberkesanan poster ini dapat menerangkan konsep pembentukan imej oleh kanta dan peralatan optik dalam pembelajaran optik. So kamu dah belajar macam mana lukis garisan sinar, macam mana digunakan dalam peralatan optik.
Di sini dia gunakan dua kanta, cembung dengan cekung. Okey, apa alat tu? Kamera ke? Kanta pembesar ke? Apa tu? Spek mata ke? Ini projektor, mikroskop ataupun teleskop. Okey, kalau tengok di sini, satu objek nampak besar, satu objek nampak kecil. Nampak macam teleskop pun ya, mikroskop pun ya, ataupun kacamata. Kamera depends kepada dia punya kamera lah. Kalau kamera biasa ni satu je lah, cuma kita boleh adjust panjang fokus dia. Tapi kamera panjang fokus ni jauh lebih baik lah penghasilan image dia, tapi kita kena pandang handle dia dari segi penyelarasan panjang fokus dan bukaan cahaya berbanding kamera dalam handset dia dah sedia ada, cuma bila dia semakin canggih, setup dia semakin baik lah. Maksudnya antara satu kamera dengan empat tu lebih baik lah, tapi dia dah sedia ada dalam tu setup dia. Okey Kalau dalam 7.2 kamu ada belajar bahawa mikroskop dia gunakan dua kata cembung yang powerful, yang berkuasa, dua-dua berkuasa tinggi. Okay, mana yang lebih tinggi? Kanta objek. Sebab kanta objek tu yang mula-mula yang kalau pada mikroskop tu dia berada di bahagian bawah dekat dengan slide. Kanta mata dekat mata kita tu lah yang kita tengok tu kan. Okay, yang bahagian bawah tu kanta objek, yang dekat mata kanta mata lah. Jadi objek tu kalau katalah kita nak tengok virus, bakteria, kita tak boleh tengok dengan mata kasar kan. Jadi biasanya mikroskop ni mikroskop elektron lah, ataupun ada yang lebih khas lagi daripada elektron, lebih powerful lagi. Tapi elektron tu dah powerful dah. Sebab kita nak tengok contoh yang paling seni, virus. Jadi yang kata objektif tu dia mesti paling powerful. Sebab nak tengok benda yang daripada tak nampak, dia jadi nampak. Dia besarkan berkali-kali ganda. Okey. Hasil daripada image kita dapat tu, kita akan gunakan kanta mata untuk membesarkan image yang ada pada kanta objektif supaya lebih jelas mata kita tengok lah. Jadi kalau kita tengok dua-duanya membesarkan image. Jadi dah tak kena lah dekat poster ni. Reject dah mikroskop ni. Okay, teleskop pula melihat objek yang jauh. Satu kita kecilkan dia, and then satu lagi kita besarkan dia. Kecil sebab image tu terlampau jauh dan besar. Kita kecilkan dulu. Itu kata objektif. Di bahagian hujung ni kata objektif di sini. Okay. Dan seterusnya kanta mata dekat mata kita ni akan membesarkan image dia. Dua-dua guna kata cembung. Mikroskop sama, dua-dua kata cembung. Okay, satu besar, satu lagi besarkan lagi. Yang teleskop, satu kecil, satu besarkan dia. So sebenarnya dah tak valid lah. Ni kata cekung kan. Okay, projektor digunakan cermin dan juga kanta cembung. Okay, untuk besarkan ni. Dia tak gunakan kanta cekung juga tapi digunakan cermin cekung. Okay, so tak ada. Kanta pembesar, satu kamera satu sajalah. Kanta objektif lah. Kanta cembung lah. Kamera pun sama. Kanta cembung juga. So yang gunakan dua ni sebenarnya spek mata. Bagi orang yang ada rabun dekat dengan rabun jauh. So dia akan gunakan dua ni. Kanta cembung dengan kanta cekung. Jadi itulah peralatan yang menggunakan kanta cembung dengan kanta cekung. Sebab yang lain ni kebanyakan yang gunakan kanta cembung. Teleskop dua-dua kanta cembung. Bezanya satu berkuasa tinggi, satu kuasa rendah. Ni rendah, depan, belakang tinggi. Mata kanta mata tinggi. Mikroskop dua-dua berkuasa tinggi. Cuma yang paling powerful kanta objektif. Okey. Yang lain ni kanta cembung dengan cermin. Ni kanta cembung, ni pun kanta cembung. So yang gunakan kanta cekung dan kanta cembung dalam peralatan optik dia adalah cermin mata, rabun dekat dengan rabun jauh. Dia kombinasi sebenarnya. So itulah jawapan praktis penggayaan yang menerangkan tentang konsep apa